Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Kita hanya berbaki lebih kurang dalam 17 minit saja lagi masa sebelum Zuhur dan discussion ni pun bukan merupakan satu discussion yang heavy. Okey. Sekadar satu perkongsian sahaja macam mana kita nak tarik currency yang baru dalam kita punya trading platform. Yang pertama sekali boleh buka new order dan sebagainya. Ada kat bahagian atas tu ada lambang sebelah kiri sekali. Okay, macam mana nak customize benda-benda yang kat atas ni pula, boleh right click dan customize je apa yang korang nak, apa yang korang tak nak, korang boleh buang. Okay. Dan saya pula ini sahaja pilihan saya. Okay. Time frame ni memang kena ada semualah. Okay. Dan tools ni pula, okay, korang boleh gerak-gerakkan dia. Okay, nampak? Okay, customizekan dia. So apa yang korang nak dan apa yang korang tak nak. So saya vertical memang saya tak pakai, horizontal, trendline, text label, rectangle, Fibonacci pun tak pakai, text pun tak pakai. So actually saya pakai 5 je. Okay, saya pakai 5 sahaja untuk toolbar. Okay. Baik. Jadi sekarang ni dekat sebelah kiri ni kita ada market wash. Okay, market wash ni antara kegunaannya adalah untuk kita tarik currency. Okay, kalau nak tarik currency, make sure tarik dekat background. So baru dia akan orang kata apa, overlapping each other. Kalau kata tarik macam contoh sekarang ni AUDCHF. Okay, saya bagi dia nampak macam ni sikit. Okay, ni AUDCHF yang kat depan ni. So kalau kata contoh saya nak GBP AUD, saya tarik dan saya letak dekat atas chart AUDCHF. Okay. So dia akan bertukar menjadi GBP AUD. Boleh nampak tak? Nampak tak guys? Nampak tak? Boleh, nampak. Ada soalan tanya Jangan diam. Okey. Baik. Macam mana nak tukar chart? Okey, baik. Kalau kata nak pakai format yang sama macam saya lah. Kalau nak pakai format yang sama macam saya, just right click, properties. Okay. Color, tukarkan kepada black on white. Okay. Color tukarkan kepada black on white. Kemudiannya bar up. Bar up ni maksudnya bahagian luar candle. Okay. Bahagian luar candle. Bahagian luar candle. So bar up ni kita bubuh warna biru. Saya pakai warna biru. Bar down saya pakai warna merah. Okay. Bear candle saya pakai warna putih. Bull dan bear candle ni maksudnya bahagian dalam candle. Okay. Jadi yang tu saya buat dia warna putih lah. Okay. Seterusnya pergi ke common. Itu je yang kita perlu buat. Just untick je yang bahagian sini. Tukarkan dia kepada candlestick. Okay. Dan seterusnya OALC ni okey, period separator okey, grid ni tak payah. Okay. Untick je grid. Tapi object description, yes. Tick pada object description, tekan OK dan disiap. Okey, boleh Seterusnya macam mana nak save template ni. Ni nama dia template. Okey. Right click, pergi dekat template, save template. Bubuhlah nama apa pun yang korang nak bubuh, tak ada masalah. Nak bubuh nama Amirul ke, Hazikah ke, Safwan ke, bubuhlah nama masing-masing. Okey. Apa lagi kegunaan untuk market wash? Antara kegunaan lain untuk market wash adalah dia ada masa kat atas ni. Okey. Jadi sekiranya kita sedang memandang kepada time frame H1, jadi kita boleh nampak yang mana sekarang ni 8.14, maksudnya berbaki lebih kurang dalam 46 minit lagi untuk tutup candle yang sekarang dan wujud satu candle yang baru. Boleh yang tu? Itu kegunaan untuk market wash lah. Okay. Cikgu, macam mana nak tekan yang market watch tu? Dia ada kat bahagian atas ni, just boleh tarik je. Nampak atas ni yang arrow ni? Boleh nampak tak? Okey. Okay. Nampak. So just tarik je. Okay. Oh, okey. Okay. Satu okey, itu untuk market wash lah. Bila mana right click, dia akan ada set, dia akan ada spread, high, low, kemudian dia akan ada time. Okey, sekejap nampak?
Normally dia akan ada bid dan ask sahaja. Okay. Tapi kalau let's say korang nak tengok spread, so pergi dekat sini. Okay. So pergi dekat sini. Okay. Auto arrange ni macam ni. Okay, green. Okay. Bila mana pergi dekat sini, tekan spread. So dia akan keluar spread lah. Kat sebelah kanan sekali. Jadi boleh nampaklah spread mana yang paling rendah, spread mana yang paling tinggi sekarang. Okay. This is based on the real time. Dan normally Euro USD yang paling rendah lah. Normally. Okay. Dan kita boleh tengok dia punya high dan low price untuk setiap currency. Kalau kita nak tengok, kadang-kadang ada trader ni dia suka nak tengok banyak sekali. Sebab kalau kata macam contoh dekat sini, kita hanya boleh pandang hanya kepada atas crosshair ni, boleh nampak sebelah AUD USD H1, sini ada OHLC. Okay. So dekat sini dia hanya untuk AUD USD sahaja. Okay. Tapi yang dekat sini pula dia boleh kita tengok semualah. Dia merupakan satu paparan untuk semua. Okay. Yang ni pula time. So time ni saya rasa tak jadi masalah kot. Hampir semuanya lebih kurang sama. Kadang-kadang dia akan ada delay sikit lah. Macam contoh tengok yang ni 28, yang ni 24, yang ni 23, yang ni 30. So dia akan ada delay sikit lah. Okay. Boleh untuk market watch? Boleh? So far okay? Market watch? Boleh. Baik. Template okay? Ada soalan? Ke nak saya repeat sekali lagi untuk template? Template saya dah okey dah. Okey, baik. So sekarang ni, sekejap Sekarang ni kalau kata korang perasan, bahagian bawah korang punya trading tu dia ada default. Perasan tak? Bahagian bawah tu. Sebab saya tak share screen semua. So mungkin korang tak nampak. Tapi saya rasa korang boleh nampak kot dekat saya punya screen tu ada default bawah tu. Ada kat bawah tu, saya nampak. Okey. Bila tekan default, dia akan keluar beberapa pilihan tau. Macam saya dah buat student punya nama lah. Saya dah buat student punya nama. Sekejap saya tunjuk. Dia nak kena share screen semua sebab tadi tu saya buat window sahaja, so dia tak nampak. Sekarang ni baru korang boleh nampak, betul tak? Okay. So ada nama Abar, ada nama Afa, Mafi, Analisis, Azizul, Fadilah, Hafizul, Hau, Jaya, Khairil, Nizam, Rizwan. Okay. Dan actually korang pun boleh buat benda yang sama. Macam contoh. Okay. Macam contoh Amirul, Hazika ataupun Safwan sendiri. Katakanlah AUD USD ni merupakan pilihan untuk belajar. Okay. So nak makin guna time frame, nak makin guna currency ni. So yang ni boleh save profile as, okay. Tulis kat sini, belajar. Okay, tekan okay. Nanti dia akan keluar, nampak tak? Yang bawah sekali ni belajar. Okay. Dan pergi balik dekat default, delete sahaja. Bila delete dia kosong macam ni, pergi balik kat belajar punya template, profile. Boleh nampak So maknanya korang tak perlu nak susun banyak-banyak currency kat bawah ni. Setengah-setengah trader ni dia suka semakkan dia punya chart. Tak tahulah masing-masing lah kan. Masing-masing lah, itu keselesaan masing-masing lah. Tapi macam saya, dan saya tengok bawah tu banyak macam ni je, saya mula serabut kepala. Saya tak boleh. Okay, sebab tu saya suka pakai susun profile macam ni. Okay. Dan katakanlah contoh nak delete. Okay. Nampak tak arrow saya ni dekat mana? Boleh nampak tak? Boleh nampak tak arrow? Boleh nampak kan? Okay. Saya double klik. Okay. Sekarang ni saya double klik. Dia akan keluar macam tu. Bila dia keluar macam tu, tekan shift. Pilih yang bawah sekali. Dan naik atas balik. Close. Dia akan close semua. Tak payah close satu-satu. Boleh? Boleh tak so far? Guys? Boleh cikgu. Boleh dapat Video ni ada record tak cikgu? Sekarang saya dah record. Okay, boleh. Dan sekarang ni kalau ada soalan tolong tanya. Sebab banyak antara student yang dalam batch yang pertama ni semuanya zero forex. So sebenarnya soalan-soalan korang ni membantulah. Baik, okey, yang tadi tu untuk belajar. Katakanlah contoh yang ni pula yang korang nak trading. Contoh, okey, tarik currency ni.
katakanlah contoh yang ni yang korang target untuk trade lah contoh. Okey. So pergi dekat default, save profile as, yang ni untuk trading. Macam tu je. Boleh nampak kan? Okey. Dan tekan okey. Pergi balik dekat profile tu tadi. Okey, boleh nampak trading kat belah bawah, belajar tu dekat belah atas. Bila buka yang belajar punya, tadi saya terdelete ni. Sorry. Okay. Bila buka yang belajar punya, ni yang belajar punya. Yang ni yang trading punya, nampak? Ada dua currency, AUD/CAD, CHF JPY. Dan nak buka balik yang belajar punya, nak sambung buat marking ke apa ke. Nampak? Dia ada satu je. Okay. Dan bila pergi dekat default balik, default ni merupakan satu profile yang korang boleh biar dia kosong. Okey, sekarang ni tengok saya pergi dekat file. Okey. Kemudian open data folder. Okey. Sekarang ni saya open data folder. Dekat sini saya pergi template. Template korang mungkin banyak. Then korang rimas nak pilih template, takut tersalah ke apa ke. Contoh, ni contoh. So boleh delete je template yang lain-lain. Tak ada masalah. Okay, delete je. Okey je. Tak ada masalah. Macam tu juga dengan profile. Okey. Boleh remove profile yang tak perlu. Mana profile yang rasa tak perlu. Okey. So buang. Mana yang tak nak pakai, buang. Macam saya jadi banyak profile ni sebab student punya analisis lah. Okay. Macam contoh Azizul. Azizul ni pun dia ada sampai 1, 2, 3, 4. Ada 4 pair dia trade. Yang saya nak kena monitor. Macam mana dia trade, macam mana dia buat marking dan sebagainya. Ni tengok dia dah buat plotting apa semua dah. Untuk trade minggu ni. Nampak ni dia target sampai sini apa benda semua. XAU USD ni apa benda pula ni. Dia target turun dan sebagainya. So ini bakal apa yang korang akan buat lah nanti insyaAllah. Okay, so far ada soalan? Semua okay? Ada soalan? Macam mana nak download ke? Macam mana cara nak... Okay, pergi dekat tools. Boleh nampak tools atas ni boleh nampak? Saya rasa dalam recording nanti tak ada ni yang bahagian atas ni. Okay. Pergi dekat bahagian option. Okay. Ada objek. Objek ni, magnet sensitivity tukarkan kepada 5. Okay. Tukarkan kepada 5. Kemudian server ni pula. Server pula. Event kalau tak silap saya. Event. Event ni biasanya orang enable. Saya akan disablekan dia. Pasal apa? Saya tak suka dia bunyi clucking. Saya tak suka bunyi tu. Okay. Yang tu saya tak suka. So, itulah. Setakat ni yang tu dulu. Dan saya mohon maaf banyak-banyak sebab saya bukanlah orang yang paling sesuai untuk mengajar orang zero forex. Sebab normally saya akan ajar student yang dah 3 tahun, 5 tahun dalam market. Untuk fresh meat ni saya macam terkial-kial sikit nak ajar sebab assumption saya ialah orang ni dah ada trading platform. Orang ni dah pernah trade, orang ni dah tahu macam mana nak register dan sebagainya. Okay. So, regardless macam mana pun saya, kalau ada sebarang soalan, tolong tanya. Dan basically, saya rasa ini dulu buat masa ni. Okay. Dan saya harap orang yang... sebab malam ni kita mungkin akan belajar benda yang sangat-sangat basic lah. Macam mana cara nak download Metaform, macam mana nak register account, kalau ada yang belum register. Sebab untuk kita buat analisis, kita memerlukan kepada real account. Jangan pakai demo account. Pakai demo account nanti kan dia shadow dia bersusun elok je. Tu masalah dia. Sebab tu kena macam mana pun kena ada real account. Okay? Boleh? So far ada soalan? Guys? Tak ada. Siapa yang cakap tak ada ni? Apa nama? Saya setakat tadi itu MT4 punya zero. MT4 punya zero. Okey. Backup pun saya dah ada dah. Okey, maknanya dah login semualah. Dah. Tuan dari mana Saya daripada Terengganu. Terengganu. Sedap bunyi burung kat belakang. Aman je. Yang lain-lain ada soalan? Tak ada. Tak ada Amirul ada soalan? Tak ada Tuan Razif ada soalan? Baru masuk tiba-tiba kena tanya soalan Dah apa nama tuan dah ada account? Ada lah tuan.
Dah apa nama tool semua reti nak guna kan? Boleh guna kan? Boleh cikgu. Okey. So sekejap lagi saya akan save recording ni, saya akan upload dekat YouTube dan saya akan share balik dekat group. Dan malam ni kita akan start kelas yang pertama dan saya mohon satu benda saya mohon satu benda tuan-tuan jangan terkejut sebab ya betul mengikut jadual saya letakkan jadual ni dia Isnin dan Rabu. Saya letakkan jadual tu macam tu. Betul saya akui. Tapi main dengan saya punya perangai bila mana saya nampak student tu dia tak faham, dia ada masalah, dia tak boleh nak catch up dan sebagainya. So, saya akan buat webinar bila masa sahaja yang saya boleh, okay, untuk dengan tujuan supaya student tu lebih faham. Itu saya punya style. Okay. Regardless, yes, memang kita kata Isnin 9.30 sampai 10.30 dan Rabu 9.30 ke 10.30 insyaAllah. Tapi bila mana saya nampak teruk sangat student tu, so aim saya adalah pada student tu. Saya punya aim. Saya tak pandang dah 23 orang tu, saya tak pandang dah, saya pandang dia seorang. Dan saya buat link webinar tu pula, saya buat untuk semua. Saya akan bagi dalam grup. Sebab dia macam ni tau. Okey, saya terangkan daripada awal. Dia macam ni. Bila mana korang nak apa nama belajar, ada masa-masanya kadang-kadang kita rasa kita dah tahu benda tu. Dan bila mana orang yang tak faham, orang yang totally zero ni tadi, okey, orang yang totally zero ni tadi, bila mana dia apa nama tanya, so ada antara soalan tu tadi yang kita tak jangka pun sebenarnya. Aku tak pernah tahu benda ni tapi tak teringat pula nak tanya contoh kan. Sebab tu saya akan open, okey. Dan dalam masa yang sama guys, suka untuk saya jelaskan di sini bahawa grup ni dia takkan matilah. Dia takkan mati. Dia akan sentiasa keep on going insya-Allah. Dan sekiranya saya mati sekalipun, kan, wallahualam petang ni tengah-tengah minum air kopi tiba-tiba tersedak lepas tu mati ke apa ke, insya-Allah akan ada satu grup admin yang saya sedang train sekarang walaupun masih lagi belum betul-betul solid untuk mengajar. In term of trading diorang memang steady. Saya cakap terang-terang. In term of trading, memang diorang steady, memang ratus-ratus pip dah diorang makan. Syukur Alhamdulillah, tahniah kepada mereka. Kan? Tapi diorang jenis low profile, malu, segannya kan. Lantakkan diorang. Tapi Alhamdulillah, boleh dah lah. Jadi nak mengajar ni dia merupakan satu skill pula lah. Dia merupakan satu skill pula. Macam mana kita nak ada interaction dengan student. Macam mana nak jawab soalan. Nak kona kod mana nak bagi orang tu faham dan sebagainya. Kan? Itulah. Bila mana saya akan ikut and schedule. Okay? First week belajar apa. Second week belajar apa. Third week belajar apa. Fourth week akan belajar apa. Ikutkan sebulan tu singkat. Betul, saya akui. Tapi kita akan cuba yang terbaik. Saya akan cuba yang terbaik insya-Allah. Dan kalau tak faham, tak ada masalah. Jangan risau. Walaupun student sekarang ni ataupun silibus sekarang ni dah ke depan. Jangan risau. Pasal apa? Sebab grup tu takkan padam. Nak repeat, boleh masuk sekali dengan next batch. Masuk next batch tu, adakah kena bayar? Tak. Stay je dalam grup tu. Sebab grup yang sama akan dikekalkan dan akan digunakan untuk mengajar untuk batch yang seterusnya. Tak ada masalah. Kekal je dalam grup tu. Okay. So, the syllabus will be the same. Sama juga. Batch yang kedua pun akan belajar benda yang sama. So, korang tertinggal kat mana? Support, resistance, SBR, RBS. Dan boleh groom balik dengan batch yang kedua. Okay. Baik, Zuhur pun dah masuk. Ada soalan, tuan-tuan? Kalau ada soalan, silakan. Boleh Okay. Kalau tak ada apa-apa, saya nak tamatkan dulu video untuk kali ini. Sekejap lagi saya akan upload recording. Sekian sahaja daripada saya buat masa ni. Dan tolong, tiba-tiba dia akan ada webinar, tiba-tiba dia akan ada. So, kalau tak boleh join, tak apa, tak ada masalah. Cuma jangan terkejut lah. Memang saya punya PL macam tu. Baik. Sekian sahaja daripada saya untuk kali ini. Terima kasih banyak-banyak atas kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk join. Meluangkan sedikit masa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Baik, sama. Terima kasih.